بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: واتل عليهم نبأ إبراهيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. Surah Maryam alaiha salam. Dan bacakanlah untuk mereka, wahai Muhammad, di dalam kitab itu akan kisah Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar, dan dia adalah seorang nabi. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, seluruh kepimpinan masjid, para asatidzah, muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bertawaf bersama para sahabat, tiba-tiba ketika mana Rasulullah dan para sahabat melintasi seketul batu yang berada di hadapan Kaabah, tiba-tiba Sayyidina Umar telah bertanya, "Ya Rasulullah, batu apakah ini?"
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inilah maqam Ibrahim, seketul batu yang ada sampai hari ini, berada di hadapan pintu Kaabah sebelah kanan sikit. Seketul batu yang boleh kita lihat adanya kesan tapak kaki Nabi Ibrahim. Iaitulah seketul batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Kaabah bersama anaknya Ismail alaihi wassalam. Bila Nabi Ibrahim pijak tu melekat tapak kaki di situ. Panjang mana ukuran? Ulama tulis 27 cm. Itulah panjangnya tapak kaki Nabi Ibrahim. Lalu Saidina Umar, bila Nabi kata ini maqam Ibrahim, bukan kubur, no? Qama, qiyam, tempat berdiri. Lalu Saidina Umar tanya, boleh tak kita semayang di sini? Yakni selepas kita tawaf, sunat kita solat sunat tawaf. Saidina Umar kata, boleh tak kita semayang dekat sini? Maka Allah menurunkan firman-Nya, ayat 125 Al-Baqarah, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Al-ayah. Allah turunkan firman-Nya sehabis Saidina Umar bertanya, boleh tak semayang tepi ni? Turun ayat. Sebab itu kalau kita tadabbur Al-Quran, kalau kita buat perbandingan 4 khalifah, maka ayat paling banyak turun bila bercakap buka mulut aja, tanya hukum ke apa, turun ayat. Paling banyak ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ayat pengharaman arak, mulut Umar. Ayat nak selesaikan tebusan perang Badar, mulut Umar. Ayat tentang jilbab, isteri-isteri Nabi yang wajib berjilbab, ayat turun mulut Umar. Banyak termasuk maqam Ibrahim. Lalu Allah turunkan ayat itu. Allah kata, ingat ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Kaabah, mathabatan linnas. Mathabah
tempat berkunjung untuk manusia. Masabah maknanya kita pergi haji, pergi umrah contoh. Belum lagi sampai ke rumah, katalah nak balik. Belum lagi anak-anak ambil kita di KLIA ke Kepala Batas ke. Kita ni turun kapal terbang aja. Hati ni dah pasang niat dah nak pergi lagi umrah dan sebagainya. Ulama kata itulah masabah, tempat berkunjung. Hati ni tak pernah puas, nak pergi lagi, nak pergi lagi. Lalu kata Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kamu jadikanlah, kamu ambillah maqam Ibrahim itu menjadi musalla, menjadi tempat sembahyangmu. Turun ayat itu. Bila Umar tanya boleh tak semayang sini, turun selalu ayat. Itulah yang kita buat. Kalau dapat, teori memang mudah, praktikal payah. Laluan orang tawaf susah. Kita baru nak angkat takbir, poli halau dah. Teori ya, praktikal payah. Namun pergilah belakang sikit daripada maqam Ibrahim, asmayanglah. Adalah pahalanya di situ. Bukannya wajib kena semayang solat sunat tawaf di situ. Dah, kalau dapat. Persoalannya tajuk malam ni, kenapa nak semayang di situ? Itu persoalannya. Kenapa Allah turunkan ayat? Allah kata ambillah, jadikanlah maqam Ibrahim sebagai musalla, tempat solat. Persoalannya kenapa? Apa rahsia dan falsafah kita dituntut bersolat di situ? Sembah tapak kaki Nabi Ibrahim ke? Tak ada pasal syirik. Habis tu apa rahsia dia? Maka itulah yang diperturunkan ilmunya kepada saya oleh guru saya, yang menurunkan ilmu ibadah haji kepada saya. Tuan guru saya yang masih hidup, berusia hampir 80 tahun, menetap di Shah Alam Selangor. Tuan guru saya Ustaz Haji Syamsuddin bin Siddiq, yang pernah bertugas dengan tabung haji puluhan tahun. Maka saya banyak belajar dengan dia tentang ilmu pengurusan haji. Dan pernah sekali saya dengan dia memimpin jamaah haji dalam satu musim. Alhamdulillah. Dia perturunkan ilmunya. Maka apa yang dia sebut kepada saya, inilah yang saya sampaikan, tanpa ada apa-apa kekurangan. Dia menyatakan
Apa rahsia bersolat di makam Ibrahim? Selain daripada menunjukkan ketinggian, kehaibatan Sayyidina Umar, sehingga Rasulullah pernah menyebut mafhum, kalaulah ada lagi Nabi selepas aku, orangnya Umar. Bukan Abu Bakrin, Osman, Ali, tapi Umar. Tu darjat dia, tu kehebatan dia. Itu satu bab, tapi tentu ada rahsia. Allah turunkan ayat, Allah kata semayang di situ, di makam Ibrahim. Maka guru saya hafizallahu ta'ala menyebut dengan dua patah perkataan. Salat di makam Ibrahim, rahsia dan falsafahnya, dia menyebut dengan dua lafaz perkataan. Pertama, mengenang. Kedua, jasa. Tu aja. Salat di makam Ibrahim adalah mengenang jasa. Mengenang jasa siapa? Ibrahim alaihi salam. Itulah jawapan. Cubalah muslimin muslimat tadabbur Al-Quran 30 juz. Perhati tengok di dalam Al-Quran. Kita buat sedikit perbandingan antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang di dalam Al-Quran paling banyak ayat adalah cerita Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ibrahim nombor 2, Nabi Musa nombor 1. Di sudut paling banyak ayat Quran turun, kisah Nabi Musa nombor 1. Bermula Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Asy-Syu'ara, Al-Anbiya, sebut saja sampai juzuk Ammah. Dalam surah An-Naziyah ada cerita Nabi Musa dan Fir'aun, sampai tahap tu punya banyak. Tetapi cuba buat sedikit perbandingan. Nabi Musa berbeza dengan Nabi Ibrahim yang diajar kita mengenang jasa. Mana poin dia? Cuba perhati Nabi Musa alaihi salam. Perjuangan dia dua aja. Pertama, dia menentang Fir'aun laknatullahi alaihi, sampai lemah mati tengah laut. Kedua, dia berusaha keras membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Dua ni. Kisah dia panjang. Sampailah fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Sampailah kata Allah, jatuh tersungkur ahli sihir ketika melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular. Lalu mereka tahu ini mukjizat. Ahli sihir jatuh tersungkur.
sambil sujud ke tanah, sambil berkata, amanna, kami telah beriman, bi Rabbi Harun wa Musa, dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa, yakni Allah. Sampai tahap tu cerita mereka cross Laut Merah. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Lalu kami belah lautan dan kami jadikan di kiri kanan lautan itu laksana gunung-gunung yang tinggi. Nabi Musa dan Bani Israel lalu. Allah sebut dalam Al-A'raf, Allah sebut dalam Asy-Syu'ara, kisah laut terbelah. Tuan-tuan muslimat, cuba tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhadapan tak dengan pemerintah dia? Ya, sama macam Nabi Musa. Dia berhadapan dengan Namrud, Samsing selepas Firaun. Nabi Ibrahim berhujah, mematahkan keegoan, kesombongan Namrud, dengan Nabi Ibrahim menggunakan hujah matahari sahaja. Ayat 258 Al-Baqarah. Ujung sekali bawah nak habis. Nabi Ibrahim berkata, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Al-ayah. Nabi Ibrahim kata, Tuhan Allah menerbitkan matahari daripada timur. Nanti wahai Namrud, bila matahari itu jatuh terbenam di barat, engkau terbitkan matahari daripada barat. Sila kalau engkau Tuhan. Dia guna hujah matahari untuk mematahkan kesyirikan Namrud. Betul, sama macam Nabi Musa. Tetapi ada satu benda yang Nabi Ibrahim ada, iaitulah dakwah, doa, kerja, aktiviti, perjuangan. Nabi Ibrahim semuanya berkait dan terkait dengan umat sampai kiamat. Inilah hebatnya Ibrahim alaihi salam. Jasa dia, perjuangan dia, apa yang dia bawa, gagasan iman yang dia bawa adalah membawa kepada satu bentuk kesejahteraan yang boleh dipelajari oleh ummah sampai kiamat. Mari kita ambil satu dua contoh daripada tajuk mengenang jasa, daripada asal solat di maqam Ibrahim. Nak hurai memanglah banyak, saya nak ambil dua. Tuan-tuan muslimat, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika selesai meninggikan Kaabah, Allah berfirman 127 Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Al-ayah.
Allah kata, ingatlah peristiwa ketika Ibrahim dan Ismail yarfa, ada kalimah rafa'a, rafa'a makna bagi tinggi, rafa'a sama, langit tinggi. Maknanya Kaabah waktu tu dah ada tapak. Sejak zaman tu Adam belum turun lagi. Siapa yang tawaf di situ? Malaikah. Apabila Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia, maka Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk bertawaf. Lalu Allah perintahkan malaikah supaya bertawaf di suatu tempat di langit sana yang Allah sebut pada ayat yang keempat surah At-Tur. Itulah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyebut tempat malaikat bertawaf. Allah berfirman, wal baitil ma'mur, demi baitil ma'mur. Baitil ma'mur duk di lapis langit mana kita pun tak tahu. Disitulah tempat malaikat bertawaf. Jadi tapak dah ada. Nabi Ibrahim bagi tinggi aja. Kalimahnya yarfa, rafa'a, bagi angkat tinggi. Batu ambil mana? Batu ambil di Jabal Kaabah. Kalau musim haji, kita memang buat program untuk jamaah kita. Kita panggil jalan-jalan tambah iman. Kan jalan-jalan cari makan, itu lain. Jalan-jalan tambah iman. Pusing Masjidil Haram. Tunjuk tempat-tempat bersejarah. Antara kita tunjuk ialah sebuah bukit di tepi jalan. Bukit tu dinamakan Jabal Kaabah. Masih ada sampai hari ini. Batu yang bina Kaabah tu, Nabi Ibrahim dan Ismail ambil di situlah Jabal Kaabah. Kecuali makam Ibrahim, kecuali rukun Yamani, yang tu lain. Kecuali Hajar Aswad, yang lain adalah batu dari Jabal Kaabah. Ambil bagi tinggi. Selesai, tengok jasa nombor 1. Selesai Nabi Ibrahim mengangkat, meninggikan Kaabah, dia berdoa. Jasa nombor 1 dia. Ambil 2 je malam. Jasa nombor 1, ayat 129 Al-Baqarah. Doa dia, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum, al-ayah. Sampai habis ayat. Selesai dia tinggikan Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka itu, yakni penduduk Makkah ini. Bangkitkanlah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Tuan-tuan muslimat, Nabi
sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis Al-Bukhari mafhum, kata Nabi, aku dilahirkan oleh Allah kerana doa bapakku Ibrahim. Tu hadis sahih. Aku ni lahir ke dunia kerana doa bapa aku Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berdoa supaya bangkit seorang rasul di kalangan mereka 5,000 tahun setelah doa itu dibaca, Allah membangkitkan Rasulullah. Tuan-tuan muslimat, Rasulullah da'iyan ila Allah biiznih wasirajam munira. Bayangkan kalau Rasul tak ada, apa jadi hidup kita? Bayangkan kesan keimanan, kepercayaan kita. Seperti yang disebut ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat, siapakah golongan yang haibat? Sahabat jawab, malaikat. Sahabat kata yang paling hebat malaikat. Malaikat minum tidak, makan tidak, apa pun tidak. Dia kira yaf'aluna ma yu'maru. Apa Allah suruh buat, tu malaikat. Mereka jawab malaikat. Nabi kata, macam mana mereka tak hebat? Mereka menyaksikan kerajaan Allah. Mereka menyaksikan keagungan Allah. Tuan-tuan baca Ghafir ayat 7. Alladzina yahmilunal arsh. Ada malaikat yang tugas dia memikul arash. Pikul arash. Arash besar mana Tok Saduk sembah. Tu malaikat hebat sebab mereka menyaksikan kebesaran Allah. Jawab sahabat, kalau begitu para nabi, para rasul. Nabi jawab, masakan rasul tidak hebat? Wahyu turun kepada mereka. Maka Nabi menjawab, Nabi kata golongan yang hebat adalah satu golongan yang melihat tulisan-tulisan Al-Quran, lalu mereka mempercayainya. Mereka beriman dengan membaca Al-Quran. Mereka yakin walau mereka tak pernah jumpa aku. Sebelum tu sahabat kata mereka lah yang hebat. Nabi kata hampa duk dengan aku. Tetapi generasi yang hanya baca Quran, tak pernah tengok Nabi, mereka lah golongan paling hebat, kata Rasulullah. Siapa? Kita. So jaga ni, nilai ni. Berkat Nabi membawa risalah Allah. Maka jasa Nabi Ibrahim nombor 1. Doa dia supaya Rasulullah dilahirkan Allah. Maka kita hidup berpandukan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kaki, hembusan nafas, pergerakan apa saja,
kita tak pernah lupa apa yang Nabi ajar kepada kita. Alangkah nikmatnya hidup sedemikian. Yang kedua, Nabi Ibrahim punya jasa. Bagaimana dia mendidik kita erti ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita nak taat kepada Allah? Apakah prinsip, ciri-ciri untuk kita benar-benar menjadi manusia yang taat kepada Allah? Maka jawapannya adalah pada ayat 37 surah Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Al-ayah. Ayat tu panjang, saya baca pangkalnya. Kata Allah, dan berdoalah Ibrahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tiada padanya sebarang tumbuh-tumbuhan. Wadin, wadi, satu wadi, satu lembah, ghairi dhi zar'in, yang tiada sebarang pokok tumbuh-tumbuhan. Itulah sekarang ini Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan tuan-tuan muslimat, Ibrahim alaihi salam diperintah Allah supaya membawa Hajar dan Ismail, letak di situ, tinggalkan di situ. Mereka naik unta daripada Iraq, singgah sekejap di Palestin, kemudian terus ke kota Makkah yang Allah sebut wadin, wadi, ghairi dhi zar'in, yang tiada sebarang tumbuh-tumbuhan. Waktu tu yang ada tapak Kaabah, waktu tu yang ada dua buah bukit, Safa dan Marwah. Waktu tu yang ada padang pasir seluas lautan, yang ada serigala sahut menyahut. Belum ada Masjidil Haram, belum ada hotel 5-6 bintang yang kita boleh duduk hari ini. Itulah yang ada pada waktu itu. Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan Hajar dan Ismail di situ. Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya pergi ke sebuah tempat namanya Palestin. Pergi bumi Palestin. Kemudian jumpa Nabi Lut alaihi salam, dan kamu berdua mesti berdakwah di bumi Syams, di bumi Palestin. Nabi Ibrahim pergi jumpa anak kepada abangnya. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim, anak abang dia. Maka Hajar dan Ismail tinggal di situ, di lembah yang tidak ada apa-apa sebarang pokok tumbuh-tumbuhan. Adakah Nabi Ibrahim komplain?
Adakah Nabi Ibrahim bantah? Adakah Nabi Ibrahim minta pada Allah sambil dia kata, ya Allah, tak ada tempat lain ke? Hajar nak makan lagu mana? Ismail nak minum macam mana? Fikir samalah. Pi jawab dia, suruh Allah fikir. Jahannam jawab dia. Kita mesti faham, inilah nilai taat. Apa dia? Allah suruh buat. Jangan dok bantah, jangan dok banyak alasan, banyak songeh. Allah kata haram. Allah kata halal. Jangan kamu campur adukkan. Jangan kamu ubah. Di sana ada haram yang bersifat sabat. Apa dia sabat? Sabat makna tetap. Haram yang dah tetap, yang kita tak boleh ubah. Seperti judi haram. Alhamdulillah kedah mengharamkannya. Alhamdulillah. Seperti arak haram. Seperti riba haram. Ini sabat tetap, tak boleh berubah. Zina haram. Ada haram yang dia sampai waktu dia halal. Haram tapi dia ada waktu dia. 13 pantang larang di dalam ihram. Sama ada tuan-tuan ihram umrah atau ihram haji. Ihram umrah habis sa'i tahallul selesai. Pantang 13 selesai, habis. Tadi tu haram, tak boleh buat 13 tu sampai tahallul halal balik. Kalau kerja haji ada 2 tahallul. Tahallul awal, tahallul sani. Tahallul yang pertama, tahallul yang kedua. Yang tu belajar dalam kursus haji. Hurai hak ni mungkin 12 tak habis. Tuan-tuan, ada haram yang sifat dia sabat, tetap. Ada haram yang sifat dia sampai masa dia halal. Kena reti perintah-perintah ini, hukum-hukum ini adalah mengikut disiplinnya yang tidak boleh kita ubah. Itulah nilai ketaatan. Jangan guna pandangan akal. Jangan. Kita tak boleh macam dalam mastika hadis. Tuan-tuan belajar mastika hadis, buka bab yang akhir, jilid 1. Jilid 1, bab yang akhir. Bab apa? Wajib menjaga iman dan Islam jangan sampai rosak. Belajar bab tu. Iman mesti dijaga. Iman tak boleh rosak melalui i'tiqad, melalui lisan, melalui perbuatan. Tuan-tuan muslimat, cek dalam bab tu contoh-contoh ucapan yang boleh menanggalkan akidah. Cek dalam tu. Zina, suka sama suka, apalah salahnya? Mampui lingkup akidah. Riba, ni dalam mastika hadis. Riba, kalau diharamkan riba, nanti merugikan negara. Macam-macam disebut. Memotong kuku, suka hati akulah. Aku nak potong ke tak nak potong, engkau sibuk buat apa? Sedangkan memotong kuku sunnah. Dengar orang azan, menyalak dah mamat tu, menyalak. Baca mastika hadis. Jaga mulut. Taat bukan sekadar kita perform ibadah, tetapi jaga sama.
lidah yang tidak bertulang yang boleh mencabut keimanan dan akidah kita. Bagaimana Nabi Ibrahim ajar, jangan komplain. Allah kata hatu lah. Jangan cakap banyak. Nabi Ibrahim tak tanya Allah, nak ambil mana ni air? Ismail nak minum, Ismail masih bayi. Ni Hajar nak makan di mana ni? Macam mana Hajar nak beli roti apa semua? Macam mana ni? Nabi Ibrahim tak fikir yang itu. Dia fikir apa? Bila Allah suruh, aku mesti buat yang tu. Tuan-tuan lihat, muslimat lihat. Akibat ketaatan kepada Allah, terhasillah manfaat. Terhasillah kebaikan yang banyak. Apa dia? Ketika Ibrahim alaihi salam mula hilang di telan padang pasir yang luas, dia tinggalkan Hajar dan Ismail. Mulalah Hajar panik. Hajar berasal dari Mesir, dia perempuan Mesir. Mulalah Hajar alaiha salam panik. Tinggal seorang dengan anak kecil. Awak tu perempuan. Perempuan lagu tu lah. Cepat panik dia, cepat gelabah dia. Itu sifat dia. Anak dia masuk jawi, dia menangis dulu. Orang perempuan. Doktor tak main lagi. Dia tisu 6 lai dah teriak. Kita seronok. Anak aku jantan lah, boleh seokok sekali dah dengan aku, dia kata. Mampu. Tuan-tuan, orang perempuan teriak tu. Lah kata, biar pian teriak pasal apa? Sedih bunyi pun. Sedih apa? Tu jiwa mereka lagu tu. Dia sunyi. Dia tak boleh seorang. Ada yang datang jumpa kita muslimat, umur dekat 80 dah. Jumpa apa? Kotlah ada anak murid ustaz mana dia nak nikah lagi. Tuan, itu sifat perempuan. Dia sunyi cepat. Umur dia dah dekat 80. Dia suruh cari Tok Wan mana kata mampu aku nak pergi cari. Mana kita reti. Ini berlaku dalam hidup. Kesunyian tu, perempuan lebih daripada lelaki. Jantan tak kisah, dia boleh balik rokok dah, lega dah dia nya. Tak ada dia hal pun. Tuan-tuan muslimat, lihat apabila kita taat, apa kita dapat? Manfaat. Hajar mula panik. Ketika Ibrahim meninggalkannya semakin jauh, semakin jauh. Maka lihatlah manfaat. Tak pasal-pasal jadi rukun haji, jadi rukun umrah. Apa dia? Sa'i. Tak pasal-pasal. Asal Hajar berlari cari air dia pun. Naik sofa, pandang Ismail turun berjalan. Nampak daripada jauh air ni padang pasir biasa. Bawak tu lari dia. Lari-lari tengok, oh bukan air, jalan pula. Itulah 2 lampu hijau yang kita berlari tu di kawasan Mas'a tu. Naik maruah, pandang Ismail, turun pula. Tak pasal-pasal kita boleh pahala sampai kiamat. Tak sa'i haji tidak sah, tak sa'i umrah tidak sah. Allahu Akbar. Penangan ketaatan keluarga misali, ummah mendapat manfaat. Sama ada kalau kerja haji, tuan-tuan muslimat nak sa'i awal, boleh. Nak sa'i sebelum wukuf, boleh. Syarat dia haji ifrad.
Saya pernah bimbing sekali jemaah 203 orang, kami semua haji ifrad. Lain tu tamattu' lah. Ada sekali saya buat haji ifrad. Weh tuan-tuan, jangan main-main ifrad. Duduk dalam pantang larang, tidur dengan ihram. Weh letih. Janggut ni macam cerita Pirangi ibu mertuaku. Kan, pantang belaga bahu nak bertinju kan. Kita dalam ihram, tidur dengan ihram. Yang jenis lurus bendoi pula, dia mandi dengan ihram tu sekali. Tu lurus bendoi. Orang suruh pergi kursus haji, dia pisah okok di belakang tu dia lah. Tak mau nak dengar. Letih. Ifrad memang letih. Kita nak sebut bagaimana kalau kita buat haji ifrad, kita boleh buat tawaf qudum. Kita sampai Makkah, kita dalam ihram, ifrad, buat haji dulu, umrah kemudian. Kita pun niat ihram haji. Maka kita sampai Makkah, katalah 2 minggu lagi nak wukuf, maka berpantanglah kita dengan pantang itu selama 2 minggu lagi. So apa kita boleh buat? Tawaf qudum, tawaf selamat datang. Wa ifrad pun tawaf, tamattu' tak boleh. Ifrad tawaf, habis dia tawaf, dia boleh sa'i haji. Dia tak pergi Arafah ni, tapi dia boleh dah sa'i haji sebab dia ifrad. Yang tamattu' sa'i haji dia balik Arafah, ataupun daripada Mina dia lari sekejap ke Makkah, dia tawaf haji, kemudian dia sa'i haji, dia patah balik ke Mina. Tak apa. Nak sebutnya tamattu' sa'inya selepas wukuf. Kalau ifrad, dia buat tawaf qudum, selesai tawaf qudum, dia boleh sa'i haji walaupun belum ke Arafah. Tu untung dia. Tapi teruk dia nak jaga tu satu hal, pantang larang. Nak sebut nikmat tak pasal-pasal, akibat ketaatan kita pula boleh sa'i, dapat pahala. Bermula dengan hajar, akibat taat berlari cari air. Jadi ibadah, lari cari air ya. Jadi ibadah, nama dia sa'i. Apa nak sebut? Bila kita taat, dapat manfaat, dapat. Yang kedua, ni sekarang tengok manfaat yang kedua. Ini sekarang dalam proses orang mula balik dah. Adik-beradik kita, para hujaj, mula nak berangkat pulang ke tanah air. Islam galakkan kita, kalau dapat, tunggu dan sambut di airport. Kalau boleh, sambutlah di Kepala Batas ke, pi bayar lepas ke KLIA ke. Kalau dapat, sambut, peluk mereka, ambil keberkatan. 2 kaki mereka pijak bumi Arafah, 2 kaki mereka pijak Muzdalifah. Mereka berada di Mina, mereka bertawaf dataran Kaabah. Walaupun putih tal dia, tetapi tabarruk keberkatan para rasul yang bertawaf di situ tidak akan hilang. Ambil berkat, tunggu dia. Dia apa kat kita, aku sampai sekian-sekian. Tuan-tuan tunggu, peluk dia, tunggu dia elok-elok. Nampak dia tolak troli, kemah dia, serban ni dia. Abang Haji, serban, kemudian ridah atas bahu, kemah. Dia pun nampak kita senyum, kita pun peluk dia. Peluk-peluk bau rokok. Leceh betul ya. Aku cukup pantang tok nenek betul.
Tuan, rupanya di KLIA tu flight dia delay. Dia tibai rokok 2 lori. Menunggu kapal terbang hak baru tu. Kita peluk-peluk bau rokok, janggut dia bau hangui rokok. Leceh betul lah. Mula nak sepak pungguk. Geram dia. Leceh betul lah. Kita diingat berhenti dah. Rupa dia tukar jenama. Sebelum pi haji Sabdanghir, balik Marlboro. Maka haji Marlboro, bukan Marlboro. Tuan-tuan, muslimin muslimat, cukup leceh punya. Leceh betul. Peluk-peluk bau rokok ni naik angin betul kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau tak dapat sambut, pi ziarah di rumah. Pi ziarah. Kita pun pi ziarah, peluk dia apa semua. Saat lagi tengok apa manfaat. Saat lagi dia pun hidang lah. Confirm pertama sekali mesti ada kurma punya dengan kismis. Confirm dah tu. Kemudian dia hidang kita apa dia? Kacang cerdik. Tah, bila nama dia kacang cerdik, saya pun tak tahu. Melayu pi bubuh. Kacang memanglah elok, tuan-tuan oi. Badam apa semua memang elok untuk otak. Tak payahlah pi buh nama kacang cerdik. Hang makan kacang cerdik 2 lori setengah, buku tak payah baca. Cerah masa depan SPM. Saya buatlah. Duk tibai kacang cerdik. Siapa bagi nama entah. Tu yang pernah saya sebut. Samalah dengan istilah masjid kucing. Abang-abang yang pernah pergi tahun 80-an, 90-an. Saya sempat masjid kucing. Saya sempat pasar Zing. Kalau abang-abang biasa, pasar Zing di atas Bukit Marwah. Pasar Zing, turun-turun tu Marwah. Pasar Zing, tak macam lah, tak ada dah clear. Pasar Zing, Zing aja. Pasar kiri kanan. Ujung dia, masjid kucing. Kita tanya Pak Arab, tanya sejarah masjid kucing. Mereka melompong, mereka pun tak tahu. Pekejadah nama masjid kucing, mereka pun tak tahu. Ni Melayu pandai-pandai pergi bubuh. Tah dia pergi tengok ada kucing, tentu dia menyembang masjid kucing. Lekat terus. Masjid kucing, masjid kucing. Saya pun tak tahu, tapi saya sempat masjid kucing. Ujung dekat Ghazah, ujung Marwah. Tuan-tuan, ada sekali umrah. Ini cerita kucing. Ada sekali umrah tahun 98. Ingat lagi tahun. Naiklah van, naik coaster lah. Kita Naim, patah balik nak buat umrah. Saya pesan, saya duduk belakang, kontrol jemaah. Pesan dekat seorang haji. Nama dia Haji Syarif. Arwah dah, almarhum Haji Syarif. Orang Perlis. Saya kata kat dia, Haji, saat lagi habak kat driver, kita nak berhenti masjid kucing. Dia kata, no problem. Dia duduk depan, sebelah driver. Saya duduk belakang. Pilah Tanaim apa semua, niat umrah, masuk sempadan, kita pun mula talbiah apa semua. Dekat nak sampai, dia duk tahu kucing ni nak cakap Arab dia tak reti. Si arwah Haji Syarif ni, dia jerekah driver tu. Hurairah, dia duk ingat Abu Hurairah, bapak kucing. Dia pergi jerekah driver tu. Hurairah. Driver panik. Hurairah apa dia kata? Mana mereka tahu? Dia kira Abu Hurairah bapak kucing. Dia dah Hurairah terus dia sebut. Driver tu naik pening. Tang mana nak berhenti dia pun tak tahu. Saya explain baru dia faham. Dia kita dia ingat dia reti. Dia pergi bubuh Hurairah terus. Penin Pak Arab driver. Tuan-tuan, cerita ni kita tak tahu mana sanad matan apa pun kita tak tahu. Main-main masjid kucing, main-main kacang cerdik, hantam. Dia jangan apa ni nak ambil berkat, manfaat.
kacang cerdik, kismis, makan-makanlah kitanya. Tiba-tiba bini dia keluar bawa dulang. Kita tunggu hak tu Zam-Zam. Bawa dulang tengok TO air limau. Kita kata Zam-Zam mana ni? Kita main nak minum Zam-Zam lah. Hak gelas kecil jadilah. Dah lah kita tak ada duit mengumpul tak habis lagi. Tiba-tiba hang bawa TO air Zam-Zam mana? Dia habaq kat kita, ni aku nak beritahu, kami sampai Makkah Zam-Zam kering, tak ada. Tuan bangkit, sepak pungkok dia pergi rendam dalam kolam. Tuan-tuan muslimat, tahun 90 berapa saya tak ingat, saya bersembang dengan mando telaga Zam-Zam depan Kaabah. Dia mando telaga Zam-Zam. Dia cerita dengan saya, Zam-Zam takkan kering. Telaganya sentiasa memancarkan air. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ada sebuah buku cerita Zam-Zam dalam bahasa Arab. Dalam tu bila kita baca dengan gambar sekali, batu-batu di bawah menerbitkan air tanpa henti. Bila dia nak kering, apa tu? Penangan hentakan tumit Ismail alaihi salam akibat ketaatan keluarga misali, umat mendapat manfaat sampai kiamat. Kita buat ibadah haji pandai-pandai ke? Tak. Doa Nabi Ibrahim, wa arina manasikana, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami cara-cara kami nak tunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim doa tu ayat 128 Al-Baqarah. Tu yang kita buat haji, tu yang kita mabit di Muzdalifah, rehat sekejap, tu yang kita melontar 3 jamarah, semuanya termasuk Arafah. Ketika Nabi Ibrahim diajar oleh Jibril cara-cara nak buat haji, lalu Nabi Ibrahim ditanya oleh Jibril, Arafta? Engkau dah kenal ke haji ni? Engkau dah tahu dah ke? Nabi Ibrahim menjawab, Araftu. Dia jadi madhi bagi ana. Yang tadi madhi bagi enta. Arafta. Bila ana kita nak jawab Araftu, mestilah tu bagi ana. Zahabtu, aku telah pergi. Jalastu, aku telah duduk. Syarabtu, aku telah minum. Rokok tu, aku dah isap rokok. Tu senang faham lah. Begitu makna nak sebut. Nabi Ibrahim kata Araftu, aku kenal dah, maka jadilah tempat tu Arafah. Ini macam-macam lah tafsiran para ulama. Yang penting semuanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam yang punya jasa yang amat besar, yang mengajar kita erti ketaatan kepada Allah. Jangan komplain, jangan bantah. Kalau muslimat awak pula nak tudung-tudung hangat ni, jangan. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajib kita patuh dan kita laksanakan. Muslimin dan muslimat sekalian, akhirnya saya ingin menyatakan bahawa semoga para hujaj yang bakal pulang, sedang pulang dan akan pulang dengan satu bentuk perubahan, hajjan mabruran. Berkata Imam An-Nawawi, tanda haji mabrur ialah dirinya berubah dan masyarakatnya boleh berubah dengan sifat dia. Itulah mabruran, untuk dibalas Allah
dengan balasan syurga yang tiada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati baki-baki kehidupan kita yang entah bila untuk kita meninggalkan dunia yang sebentar ini. Tetapi yang pasti kita semua akan berangkat untuk memasuki alam yang baru. Kita semua akan jumpa dua makhluk yang kita duk dengar sahaja. Nanti akan jumpa Munkar wa Nakir. Ya Allah, ya Tuhan, takut tuan-tuhan. Bukan dia main-main cerita mati, bukan dia main-main cerita alam barzakh. Semoga Allah menjadikan baki usia ini adalah yang terbaik untuk kita, kerana Nabi bersabda, orang yang paling baik itu ialah tulul umuri fi ta'atillah, orang yang panjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Lagi panjang umur, lagi mai rumah Allah. Lagi panjang umur, lagi berbakti kepada Allah. Itulah kita. Mudah-mudahan demikianlah Allah menyelamatkan kita, membimbing kita dan meletakkan kita di dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.